kita bersama sekali lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat petang. Dan kita bersama dengan rakan-rakan pendengar kita untuk perkongsian kita menerusi Ibrah pada petang ini. Ustaz bagi saya tajuk dalam English. Saya tolong translate betul tak betul insya-Allah. Ustaz kata hate the sin not the sinner. Bencikan dosa bukan pendosa. Betul ya Ustaz? Love the sinner. Love the sinner, sorry. Tengok apa? Bagi tajuk ni saya betulkan. Hate the sin, love the sinner. Jadi insya-Allah perkongsian bersama dengan Ustaz. Mukadimah dulu, silakan. Terima kasih Mas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Qail Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Insan ayat 23, ayat 24 yang bermaksud sesungguhnya hanya kami yang menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad dengan perlahan-lahan beransur-ansur. Maka kamu bersabarlah dengan ketentuan Tuhan kamu dan jangan sekali-kali mentaati mereka yang berdosa atau mereka yang kufur. Salawatullahi wa alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita bertemu lagi di segmen Ibrah sempena dengan 21 Safar Mas Saya. Alhamdulillah segmen di mana kita mencari motivasi daripada Al-Quran. Kisah-kisah yang kita sekali-kali tidak anggap sebagai peristiwa yang telah berlalu, kerana apabila ia dirakamkan di dalam Al-Quran, artinya peristiwa ini akan terus berlaku. Seorang ulama yang buta matanya tetapi cerah mata hatinya, almarhum Syekh Dr. Fadl Hassan Abbas, seorang ulama daripada Jordan, dia pernah berkata, kisah-kisah di dalam Al-Quran ibarat pohon yang kita berteduh. Kalau kita tidak mahu menjamah buahnya pun, kita tetap boleh berteduh, merasakan kedamaian dan ketenangan di bawah teduhan pohon berkenaan. Namun kalau kita sudi menjamah buahnya, maka petiklah, kerana buah-buah itu tidak pernah akan putus dan sentiasa banyak untuk sesiapa sahaja menikmatinya. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Pohon ini akan merendang dan buahnya akan merendang demi memberikan manfaat kepada orang yang sudi berteduh di bawah lembayung Al-Quran. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, hari ini kita ambil satu tajuk yang bagi saya sangat penting untuk para pendakwah, para pendidik, ibu dan ayah. Hate the sin, love the sinner. Mudah dituturkan di mulut tetapi mencabar sebenarnya untuk mengaplikasikannya Mas. Di mana kita kena benci dosa yang dilakukan oleh seseorang pendosa. Namun janganlah kebencian itu sampai kita membenci sekali dengan pelakunya. Islam adalah agama kasih sayang. Kita mesti mengukir senyuman dan sentiasa memandang dengan sangka baik kepada siapa sekalipun. Hate the sin, bencilah dosa. Love the sinner, cintailah para pelaku dosa itu. Dekati mereka sebagai uslub untuk menegur. Kita sebut benda ni sebab kita nak belajar sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Ibrah kita nak cuba sedaya upaya lebih dekat dengan Nabi, menjiwai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menggambarkan bagaimana situasi Rasulullah yang boleh kita pelajari dari sudut hate the sin not the sinner ni, saya nak bagi satu perumpamaan. Katakan anda sebagai guru yang kena mengajar satu kelas yang mana majoriti pelajarnya kita boleh katakan ada masalah. Nakal belaka, biadab, sombong. Dan anda sudah menggunakan segenap cara
strategi, teknik mengajar, tetapi nampak gaya tips ataupun kaedah terbaik yang anda lakukan kepada kelas anda itu pun gagal. Dan bayangkan anda diminta terus mengajar sampai 10 tahun. 10 tahun mengajar kelas yang ada masalah. Siapa sanggup? Kita kalau bekerja 10 tahun di tempat yang tak ada orang ada masalah pun kita boleh bosan. Yeah. Ini kan pula kelas yang mana budak-budak yang sama, muka yang sama, yang selalu membawa masalah yang sama. Dan bila kita mengajar sahaja, ada je yang akan buat masalah. Kalau buat masalah sesama pelajar-pelajar lain, tak apa lagi. Yang ni sampai kacau cikgu, sampai mencabar cikgu, sampai mencerca, mengeji, mengutuk cikgu. Siapa sanggup? Kalau setiap kali mengajar dapat cercaan, mengajar esok pula dapat cercaan, mengajar lagi dapat cela. Siapa sanggup? Siapa sudi? Sampailah satu tahap, ketua kelas itu sampai ke satu tahap betapa dahsyatnya kelas ni. Ketua Samsing ni mahu berunding dengan cikgu untuk diberikan duit rasuah kepada cikgu. Sebab dia anak orang kaya mungkin. Dia kata kepada cikgu, saya rasa cikgu dah tak perlu mengajar, saya nak minta cikgu berhenti dan saya boleh bantu cikgu untuk keluar dari sekolah ni. Apa yang kita akan lakukan bila tawaran sedemikian diberikan? Sampai kepada budak tu boleh bagi duit kepada kita 2 kali ganda daripada gaji yang kita terima sebagai cikgu. Yeah. Sebab dia tak suka sangat pada kita mengajar. Lalu kita luahkan masalah ni kepada pengetua, kita luahkan kepada bos kita. Tiba-tiba bos yang penuh pengalaman, bijaksana selama ini dalam dunia pengajaran berkata, 3 patah perkataan je dia kata pada kita, enjoy your life. Maknanya teruk macam mana pun kamu mengajar, just you need to enjoy. Kamu kena teruskan mengajar, tetapi cuba sedaya upaya untuk rasa enjoy mengajar. Maknanya jangan duk ambil kisah sangat, jangan duk terasa hati sangat dengan budak-budak bermasalah tu. Tuan-tuan, metafora ini saya cuba nak gambarkan kepada situasi Rasulullah. Ketika ayat yang saya bacakan tadi turun. Ayat yang saya bacakan tadi turun kepada Rasulullah. Selepas 10 tahun Nabi kena mengajar kelas yang bermasalah ni. 10 tahun Nabi telah menggunakan macam-macam cara. Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik Rasulullah untuk menggunakan kepelbagaian cara A, cara B, cara C, very kreatif. Tetapi nampak gayanya pelajar terus memberontak. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kamilah yang sebenarnya menurunkan kepada kamu Al-Quran. Bukan pihak lain, bukan orang lain dan bukan daripada kamu. Hanya kami sahaja yang sengaja menurunkan Al-Quran ini perlahan-lahan, beransur-ansur. Dari satu surah ke satu surah kami sengaja menjadikan jarak antara surah, bahkan kadang-kadang jarak antara ayat ini mengambil masa. Kenapa ya? Tuan-puan, cuba fikirkan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran satu surah ke satu surah, satu surah ke satu surah, perlahan-lahan, tidak diturunkan secara gedebuk sekaligus? Apa kaitan penurunan Al-Quran secara beransur-ansur dengan situasi Rasulullah menghadapi musyrikin Quraisy yang biadab, yang sombong, yang kurang ajar, yang mencerca Nabi setiap kali Nabi nak mengajar Quran? Apa kaitan? Okey, kenapa Quran turun beransur-ansur? Semua kita sedia maklum supaya Nabi dapat mengajar perlahan-lahan, menyampaikan dengan tenang, slow-slow, tidak terikat dengan nak kejar masa. Ajar perlahan-lahan kepada Quraisy. Sebab kalau cikgu terlalu terikat dengan silibus, kadang-kadang nanti dia kena skip mana-mana topik, atau dia kena just habiskan topik ni walaupun masa sudah begitu suntuk. No. Rasulullah diajar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu surah turun mungkin hanya 30 ayat, tetapi kamu diberi masa lebih kurang setahun 2. So tak boleh tempat ini pergi tempat lain, tak boleh keadaan macam ni pergi keadaan lain. Yang penting mesej yang sama, gunakan pelbagai cara.
Tetapi kalau diorang tak nak dengar juga, ini hikmah yang kedua. Yang tadi hikmah yang pertama. Quran turun beransur-ansur untuk benefit kepada Quraisy. Tetapi kalau mereka tak nak dengar, kalau pelajar ni terlalu biadab dan nakal, yang ni yang pengetua pesan tadi. Just terus sampaikan, just enjoy your life. Maknanya pengetua ini cuba nak bagi tahu, kalau kamu benar-benar menghayati apa yang kamu ajar pada anak murid, kamu masuk ke kelas, anak murid tak ada pun, kamu tetap mampu mengukir senyuman. Sebab apa? Kamu sendiri menikmati manfaat daripada apa yang kamu mahu ajar. So manfaat kedua, turunnya Al-Quran secara perlahan-lahan, slow, supaya kamu tersendiri, wahai Rasulullah, menghayati apa yang kamu sampaikan. Orang lain tak nak dengar, itu masalah mereka. Tetapi kamu sendiri kena jadikan musibah yang menimpa pelajar-pelajar kamu ni sebagai satu kelebihan untuk kamu lebih menghayati betapa mahalnya, betapa hebatnya Al-Quran yang kamu sampaikan. Jangan kamu menilai apa yang kamu sampaikan dengan penerimaan manusia kepada kamu. Yang penting kamu sendiri hayati setiap ayat yang turun kepada kamu. Maka sebab itulah, apabila kamu menghayati, kamu baca perlahan-lahan setiap ayat yang kami turunkan, fasbir li hukmi rabbik, maka pasti kamu akan mendapat satu perkara namanya sabar. Sabar di mana kamu akan berfikiran positif kepada takdir Allah menempatkan kamu kepada Quraisy musyrikin yang sudah 10 tahun. Dan Allah Ta'ala berpesan lagi dalam surah Al-Insan, surah yang disebut oleh Al-Imam Al-Alusi, jumhur para ulama mengatakan Makkiyah, bahkan turun di penghujung perjuangan Nabi di Makkah yang saya sebutkan tadi selepas 10 tahun. Allah Ta'ala menyebut, wala tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan terkesan dengan apa yang orang-orang athim dan apa yang orang-orang kafur nak buat kepada kamu. Artinya sebagai seorang pendakwah, jangan emosional dengan karenah mad'u. Kamu kena terus kekal dengan senyuman kamu. Kamu kena terus dalam keadaan calm down, tenang. Jangan bila mereka baling batu, kamu baling batu. Jangan baling buah kepada mereka ketika mereka baling batu kepada kamu. Sebab itu, orang yang sentiasa tenang menyampaikan Al-Quran, dia tidak akan emosional, dia tidak akan reaktif dengan apa yang orang respon kepada apa yang dia sampaikan. Dia akan mampu bersangka baik kepada ketentuan Allah. Fasbir li hukmi rabbik. Dia akan bersabar dan bersangka baik kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang namanya pendakwah, dia sentiasa yakin yang dia bawa ini bukan sebarangan kata-kata. Ia adalah kata-kata Allah yang menciptakan manusia. Yang mana kata-kata Allah ini ibarat air yang suci, air hujan yang suci. Kita memberikan air kepada mad'u. Mad'u tak nak, tak apa, tak ada masalah. Ainan yashrabu biha ibadallahi yufajjirunaha tafjira. Hanya orang yang benar-benar nak jadi hamba Allah, dia tahu daripada mana asal-usul kejadiannya, dia tahu dia sebenarnya mempunyai satu Tuhan yang esa. Orang macam ni akan dapat manfaat daripada tazkirah yang kamu sampaikan. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Jadi ketika ayat ini turun, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Surah Al-Insan ini turun. Ada cerita rupanya yang menyebabkan surah Al-Insan ini diturunkan. Kadang-kadang dia kena ada satu event yang menjemput surah itu turun daripada langit. Iaitulah peristiwa yang membabitkan dua individu. So peristiwa ini telah menyebabkan surah Al-Insan turun kepada Rasulullah yang mempunyai ayat yang saya bacakan tadi. Satu pimpinan Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah, Utbah bin Abi Rabi'ah. Yang ni disebut oleh ulama, dia dapat label athiman. Yang saya bacakan tadi ayat yang ke-24. Dan seorang lagi yang dapat label kafura adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Gapa dia set ni buat ni?
Dalam Al-Qurtubi, tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, dia kata, Utbah 10 tahun guru mengajar. Tengok ni, ketua kelas buat apa kepada cikgu dia. Ketua kelas berunding dengan cikgu supaya berhenti mengajar. Kami tak suka cikgu. Utbah bin Abi Rabi'ah pergi jumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, inna banati min ajmali nisa'i Quraisy fa ana uzawwijuka ibnatay min ghairi mahrin wa arji' an hadzal amr. Muhammad, aku ada ramai anak perempuan dan kamu tahu perempuan yang paling cantik kalangan Quraisy adalah anak-anak perempuan aku. Aku sudi nak beri 2 orang anak perempuanku kepada kamu untuk dinikahkan tanpa mahar. Aku cuma minta satu, berhenti bercakap apa yang kamu duduk cakap selama ni, yakni Al-Quran. Kita duduk kat tempat Rasulullah, tak lemah semangat. 2 orang perempuan yang paling cantik, dara. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah pula backup ketua kelas. Al-Mughirah kata pula kepada Rasulullah di situasi yang berbeza. Ya. In kunta sana'ta ma sana'ta li ajli al-mal fa ana a'tika min al-mal hatta tarda. Muhammad, kamu 10 tahun, kamu tak rasa ke kamu tak dapat apa daripada apa yang kamu buat? Macam ni lah, kalau apa yang kamu duk cakap selama ni, yang kamu dakwa apa yang disampaikan tu daripada Tuhan kamu, kalau semua yang kamu buat ni adalah untuk kamu dapatkan duit daripada kami, macam ni lah aku nak bagi tahu kamu, aku boleh beri kepada kamu sebanyak mana harta sehingga kamu puas hati. Sebab kamu kenal aku antara orang yang paling kaya di Makkah. Tuan-tuan, letakkan diri anda di tempat Rasulullah, di mana sombong dan bongkaknya 2 orang ketua kelas ini. Bukan sekadar mereka tak nak dengar apa yang Rasulullah cakap, bahkan mereka sedang menawarkan sesuatu supaya Rasulullah berhenti mengajar. Rasulullah berhenti menyampaikan sesuatu yang menyakitkan telinga mereka. Adakah Nabi memarahi mereka? Adakah Nabi menghantam mereka? Adakah Nabi membaling batu kepada mereka? Adakah Nabi mengutuk mereka? Hate the sin, love the sinner. Turun surah Al-Insan. Subhanallah tuan-tuan, baca tuan-tuan kaji surah Al-Insan, antara surah yang siapa baca tak jatuh hati, tak jatuh cinta, tak tahulah di mana duduknya hati dia. Nabi baca surah Al-Insan setiap subuh hari Jumaat selepas surah As-Sajadah. Kenapa ya? Bila Nabi duduk kat Madinah, Nabi memilih banyak surah. Antara surah yang Nabi benar-benar jatuh cinta, surah yang pernah turun kepada Nabi di Mekah dulu, Nabi selalu ulang. Nabi nak supaya hari Jumaat ini hari di mana sahabat-sahabat jatuh cinta dengan surah Al-Insan, sebab surah Al-Insan adalah surah untuk melembutkan hati. Surah untuk melembutkan hati Utbah bin Abi Rabi'ah, untuk melembutkan hati Al-Walid bin Al-Mughirah yang kaya raya, yang ada ramai anak perempuan cantik ni. Apakah kamu ingat kecantikan anak-anak kamu itu adalah syurga kamu kepadaku? Adakah harta benda yang kamu ada dengan begitu banyak daripada emas dan perak itu syurga kamu untuk aku? No. Syurga yang sebenar, yang ada bidadari-bidadari, yang ada anak-anak perempuan, yang ada perak, yang ada emas, cawan daripada perak, cawan sahaja daripada perak, semua itu Allah terangkan dengan panjang lebar. Antara surah yang paling banyak menerangkan syurga selepas surah Ar-Rahman adalah surah Al-Insan, tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah memilih supaya umat Islam bangun saja hari Jumaat, biar semua begin with the end in mind. Semua orang bila baca surah Al-Insan yang 70% mengandungi cerita tentang syurga, so umat Islam akan jadi umat yang sangat tinggi motivasi dia. Dia percaya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang adakah mad'u mendengar ataupun tidak. Yang penting dia bercita-cita daripada dia buka mulut, sampaikan Al-Quran, sampaikan cerita-cerita Al-Quran, seperti memberikan buah-buahan kepada orang-orang yang tidak mahu beriman ini, dipercaya dia akan dapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-puan, ayah ibu yang dikasihi dan dihormati sekalian, kesimpulannya daripada cerita yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan dengan surah Al-Insan ini adalah Allah Ta'ala nak mendidik Rasulullah supaya jangan emosional dengan apa yang berlaku di sekeliling anda. Sikap emosional tidak mengubah keadaan. Fasbir li hukmi rabbik. Memilih untuk bersabar,
memilih untuk menenangkan diri dengan membaca Al-Quran perlahan-lahan, untuk menghayati, untuk memetik buah-buah yang berkhasiat, yang masa'aranom, untuk meminum air yang begitu bersih daripada Al-Quran. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Ibarat bila kita mendalami Al-Quran dengan tenang, kita seperti minum air yang sangat suci daripada Tuhan kita. So, relax. Just jadikan musibah yang menimpa daripada orang-orang yang tidak suka kepada kita sebagai asbab untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran. Jadi wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat pada cerita yang kita bawakan tadi, Mas. InsyaAllah. Terima kasih banyak, Ustaz. Bukan mudah macam Ustaz kata tadi ya, nak beri fokus kepada message yang nak disampaikan tu. Selalunya kita ni belum menyampaikan kebaikan, kita sangat menunggu kepada respon apakahnya. Tapi itulah dia yang kita nak kongsikan lagi selepas ini. Kita berterihat seketika terus bersama Ibrah di IKIM FM. Anda masih lagi kita bersama dalam rancangan Ibrah bersama dengan Ustaz Syahri. Pada petang ni kita berkongsi sebentar tadi panjang lebar. Ustaz kongsikan berkaitan dengan hate the sin, love the sinner, cintai pendosa dan bencikan dosanya saja. Dan itulah dia yang banyak perlu kita renung-renungkan dalam kita berdakwah, Ustaz, ataupun menyampaikan sesuatu kebaikan. Kita nak raikan soalan daripada rakan-rakan pendengar kita. Antaranya saya mulakan dengan Rabiatul Ismi yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Kaum Nabi Musa AS pernah diazab kerana dosa seorang pengikutnya. Setelah pendosa tersebut bertaubat, barulah Allah SWT membebaskan mereka dari azab tersebut. Soalannya, berapa kali si pendosa perlu dinasihati sehinggakan kaum tersebut terdedah kepada azab? Dan jika azab telah menimpa sesuatu kaum, wajarkah pengikut melarikan diri ke negeri lain? Silakan Ustaz. Panjang soalannya tu ya. Saya tak nak komen lah mengenai cerita Nabi Musa yang ada katanya ada satu orang yang menyebabkan Bani Israel diazab. Saya tangguhkan komen saya kepada kesahihan cerita itu. Cuma saya suka soalan yang diajukan tadi, berapa kali nak kena nasihat. Tuan-tuan yang bertanya khususnya, dia tak ada berapa kali. Dia kena jawab soalan, anda menasihat seseorang sebab apa? Kalau anda menasihat seseorang supaya dia berubah, anda akan kecewa bila dia tidak menampakkan perubahan. Lalu anda kena tanya, anda berdakwah, anda buka mulut, anda tawasaw bil haq, tawasaw bis sabri, sebab apa? Sebab tu para anbiya kata, in ajriya illa ala Allah. Aku buka mulut, aku lakukan yang terbaik sebab aku nak ganjaran daripada Allah. Ganjaran daripada Allah sangat melihat kepada adakah aku buat benar-benar kerana Allah dan adakah aku melakukan yang terbaik. Maka semakin aku ikhlas dan semakin aku melakukan sesuatu dengan the best effective communication yang aku boleh buat, semakin besar pahala aku di sisi Allah. Kamu berubah, kamu tak nak berubah, itu bukan dalam kawalan aku. Surah Al-Insan, Al-Maraghi rahimahullah berkata, turun selepas surah Ar-Rahman. Semua sedia maklum, surah Ar-Rahman 31 kali Nabi menasihatkan Quraisy dengan perkataan yang sama. Tetapi uslub ulang banyak kali tak berkesan. Surah Al-Insan pula turun. Dua-dua surah, majoriti surahnya bercerita tentang syurga. Syurga ni maknanya seolah-olah Allah Ta'ala tak mahu menggerunkan dengan neraka. Tak apalah, kita gerun, kita tarik kamu dengan cara syurga, lembutkan hati kamu dengan syurga. Tetapi di akhirnya tuan-tuan tahu kan, adakah surah Al-Insan telah menyebabkan penduduk Mekah masuk Islam? No. Adakah surah Ar-Rahman 31 kali ulang, 31 kali nasihat? Kita nak nasihat orang sampai 31 kali, siapa sanggup? Semua dah give up Tetapi Allah Ta'ala nak ajar kita redefine your motive. Kamu dakwah untuk apa sebenarnya? Maka ia sangat mempengaruhi motivasi kita berdakwah. Itu dia, wallahu alam. Baik, itu dia. Terima kasih Ustaz. Dan satu lagi daripada Maisarah bertanya, apa perbezaan Ustaz antara Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dan berperingkat-peringkat? Itu saja Ustaz. Sama je rasanya. Al-Quran turun berperingkat-peringkat.
dengan Al-Quran turun beransu-ansu. Berperingkat-peringkat mungkinlah kita gunakan dalam konteks Al-Quran daripada Allahu Jalla wa'ala ke Lauh Mahfuz, peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, daripada Lauh Mahfuz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mungkin dikatakan berperingkat-peringkat. Ya, kerana Al-Quran ini berada di Lauh Mahfuz, dan ulama juga ada berkata daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tetapi beransu-ansu adalah daripada Lauh Mahfuz atau dari langit dunia kepada Rasulullah. Yang ni yang boleh kita katakan beransu-ansu mengambil masa yang begitu lama, yakni menunggu sesuatu berlaku kepada baginda supaya Al-Quran turun hanya ketika Nabi dan para sahabat berada dalam mood desperate ataupun sangat-sangat memerlukan jawapan daripada Allah. Kalau turun macam tu sahaja, nanti tidak ada elemen appreciation, tidak ada elemen penghargaan. Tapi kalau turun slow-slow, macam perumpamaan yang sering saya lakukan lah. Cikgu yang mengajar satu kelas, dia tak bagi buku teks. Sebab buku teks nanti pelajar-pelajar kalau bagi terus pada hari pertama di semester pertama kepada para pelajar, mereka mungkin tidak hargai, mereka tak baca pun, mereka anggap inilah silibusnya. Tetapi kalau setiap kali kelas, cikgu yang tak bagi buku teks ini akan berikan handout chapter 1. Next week, kelas kedua, handout chapter 2. Habis satu kelas, lengkaplah satu buku. Apa hikmahnya? Supaya ada fokus, memudahkan pelajar fokus. Oh, kita hanya dapat chapter 1 sahaja untuk kelas ni. So, cikgu nak kita fokus pada chapter 1 sahaja. So, ini hikmah beransu-ansu. Wallahualam. Saya sendiri pun ada sedikit soalan nak tanya Ustaz. Mungkin kita kongsikan juga pada pendengar. Mungkinkah Ustaz, ataupun apakah niat kita ketika kita menyampaikan sesuatu dakwah atau kebaikan itu mempengaruhi respon penerima teguran atau dakwah kita, Ustaz? Kadang-kadang ada orang dia mungkin rasa dia nak betulkan seseorang kerana dia rasa lebih I think I know, ataupun saya rasa saya betul, atau sebenarnya niat kita nak menyampaikan juga teguran untuk diri kita sendiri, mengingatkan dan sebagainya, Ustaz. Saya tak dapat nafikan, Mas, antara intention kita nak menegur atau berdakwah adalah kerana kita tahu apa yang kita sangka tidak diketahui oleh mad'u kita. Bahkan dakwah sangat mementingkan ilmu. Maknanya kita nak tegur orang, biarlah kita ada ilmu. Tetapi rasa yang kita lebih daripada pendosa, kita mengatasi mereka, ini sesuatu yang tidak sihat untuk meruntuhkan tembok yang dibina sendiri oleh da'i. Bila da'i rasa aku ilmuwan dan kamu jahil, itu sebenarnya adalah pembinaan tembok yang akan mengganggu the rest of speech ataupun ucapan komunikasi selanjutnya. Love the sinner tadi tu. Maka sebab itu kita tahu dakwah mementingkan ilmu dan kita kena ada ilmu, kita kena ada hujah. Tetapi bila kita berkomunikasi, kita kena belajar daripada Nabi Ibrahim ketika Nabi berkata kepada ayahandanya. Nabi berkata, sesungguhnya wahai ayahanda yang saya sayang, saya telah didatangi dengan satu ilmu, saya telah didatangi dengan sedikit ilmu, minal ilmi ma lam ya'tika, yang mana ayah tak dapat benda ni. Dan ilmu itu sangat pasti, sangat confirm, ilmu yang sangat besar beritanya. Nabi Ibrahim kata saya dapat sedikit ilmu. Dia tak kata saya dapat ilmu, saya alim, saya ulama. Ayah tak tahu banyak benda. No. Kita belajar daripada Nabi Ibrahim. Jadi sebab itu bila kita berbicara tentang macam mana nak supaya apa yang kita sampaikan ini efektif, satu benda penting yang kita kena belajar daripada zaman Rasulullah dan para sahabat. Nabi SAW bila menyampaikan Quran, kebanyakan situasi Rasulullah, Nabi tidak huraikan. Sebab para sahabat faham bahasa Arab. Nabi tidak menerangkan i'jaz lughawinya, i'jaz bayaninya, maksudnya kehebatan perkataan. Ini semua kerja para ulama terkemudian. Para sahabat ridwanullahu alaihim yang memahami bahasa Arab, mereka mementingkan satu perkara, apa yang Nabi sampaikan kita kena amalkan segera. Kita kena tatbikkan.
kita kena hayati kalau Nabi perintahkan contoh dalam surah Al-Insan semayang tahajud. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Boleh saja Rasulullah memilih untuk syarahkan. Adakah ini maksud semayang maghrib, semayang isya? Wa minal laili fasjud lahu. Dan adakah wasabbihu laylan tawila ini tahajud? Boleh je Nabi terangkan apa yang disebutkan sebagai mentafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis. Boleh saja para sahabat tanya. Tetapi kebanyakan surah Makkiyah yang turun, para sahabat tidak banyak bertanya kerana jelasnya perintah yang telah diberitahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula lebih menekankan kepada amalkan. Sebab apa? Dakwah yang berkesan, Mas adalah sebelum kamu cakap, kamu buat dulu benda tu. Walk the talk. Walk the talk. Macam mana kalau kita tak amalkan sesuatu, kita nak minta orang lain amalkan? Hanya dengan kita lakukan sesuatu, kita mula feeling apa yang kita nak sampaikan. Feeling artinya hati. Hati yang hidup, hanya hati yang hidup boleh menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati tidak boleh menghidupkan hati yang mati, walaupun apa yang dibicarakan di mulut itu sumbernya adalah wahyu daripada yang maha hidup. Jadi tuan-tuan, nasihat saya, bila orang tak dengar apa kita sampaikan, itu peluang untuk kita muhasabah diri kita. Aku rupanya tidak benar-benar lagi beramal dengan apa yang telah aku sampaikan. Amalkan dulu. Contohnya surah Al-Insan menyuruh kita bersedekah dulu, and then baru kita sampaikan semula apa yang kita pernah sampaikan tapi orang tak nak dengar. Mungkin impact dia berbeza. Wallahualam. Okay, Ustaz, mungkin di awal tadi Ustaz sebut tentang motivasi. Semua orang sukakan ataupun mahukan mengekalkan motivasi yang sentiasa tinggi dalam menyampaikan dakwah dalam terutamanya dunia media sosial hari ini. Kadang-kadang nampak ada kesilapan yang ingin kita tegur, tapi ada rasa patut ke ataupun tidak ke. Bagaimana sebenarnya nak mengekalkan keikhlasan dan juga konsisten dalam berdakwah, Ustaz? Nasihat saya ni mungkin ramai orang tak suka kot. Iaitulah, jangan banyakkan sangat masa melihat notification. Jangan biar notification tu ada bunyi jadi handphone atau getaran. Sebab like, emotional icon bukanlah satu budaya yang sihat untuk kita sebagai mukmin dan muslim. Contoh, kita berkongsi kepada rakan-rakan satu kebaikan yang kita dengar daripada satu ceramah, ataupun kita kongsikan hadis dan Al-Quran. Tanya balik, apa tujuan kita lakukan update status berkenaan? Kalau tujuannya untuk aku dapat pahala, notification tidak dalam masa kita. Maknanya aku tak ada masa pada tengok notification. Orang ambil manfaat, orang tak ada manfaat, itu terpulang. Kecuali ada teguran. Mungkin kita belik lah kan. Dah nama pun media sosial, kita nak bersosial. Tapi masalahnya sampai 4 jam sehari rakyat Malaysia peruntukkan kepada Facebook. Apa cerita kan? So benda ni tak boleh. Sebagai seorang pendakwah, emotional icon, kita like berapa, jangan kejar benda tu. Kalau kita rajin menulis hanya kerana ramainya orang like, saya kira kesan kepada emosi dakwah kita sangat berbahaya dan wal'ayazubillah daripada tujuan motif kita berdakwah. Jadi tuan-tuan, perempuan, lihatlah apa yang dikata dan utamakan apa yang nak dikatakan. Dan letakkan di nombor 2, nombor 3 penerimaan mad'u kepada apa yang kita sampaikan dari sudut emosi mereka. Sebab tujuan kita berdakwah dengan sehabis baik adalah supaya kita mendapat pahala di sisi Allah, dan dengan izin Allah, mudah-mudahan dengan doa Allah sudi membuka pintu hati mereka. Inilah dakwah para anbiya yang tidak hidup pun pada zaman yang kita hidup pada hari ini, yang penuh dengan media sosial dan seumpama dengannya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Kita harap moga-moga setiap dakwah yang kita sampaikan itu adalah kerana rasa cinta, rasa kasih sayang, Ustaz, ya. Mudah-mudahan. Kepada setiap yang kita ingin tegur ataupun memperbaiki diri kita sendiri sebelum memperbaiki doa lain. Cintai pendosa dan membenci dosa. Perkongsian kita dah sampai ke penghujung untuk Ibrah pada minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita bawakan surah yang lain pula bersama dengan Ustaz menerusi Ibrah. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama. Sampai bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.